Jadi ada dua perkara. Pertama, kalau kita buat perkara fardu, itu yang paling Allah cintai, yang paling Allah suka. Amalan yang kita buat. Satu lagi, kalau kita nak dapat cinta Allah, kita buat satu amalan sunat berterusan. Dalam hadis kursi, wa ma taqarraba ilayya abdi. Saya baca terjemah ni. Wa ma, dan tidaklah. Waw tu dan, ma di situ ialah ma yang menunjukkan kepada nafi. Dan tidaklah taqarraba ilayya, dan tidaklah seseorang hambaku taqarraba ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku, bisyai'in, dengan melakukan sesuatu. Syai'in tu dalam bahasa Arab sesuatu yang kecil sekalipun. Kita ni kalau buat sesuatu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, banyak ke nak kena buat, tak perlu banyak sangat, walaupun kecil pun. Ni syai' tu satu perkataan yang walau sekecil mana pun, tetapi perbuatan itu untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah. Sebab tu ada contoh lain. Nabi kata ambil sebiji tamar, belah dua, sebelah kita makan, sebelah lagi derma kat orang. Kecil kan? Yalah, satu biji kurma, bagilah sebiji, takkan bagi sebelah. Kalau kita cakap kat kawan kita, saya nak derma hari ni ya, tunggu sekejap ya. Ustaz tunggu jap, nak derma buah kurma. Kemudian kita tunggulah. Kemudian ni ustaz, saya sebelah, ustaz sebelah. Tergamak tak? Tak tergamak? Iyalah. Lepas tu puan-puan, kalau saya ustaz yang, bukan ustaz lah ya, kalau saya sendiri yang bagi, ni ustaz apa ni, bagi separuh. Sebenarnya bukan masalah itu. Masalahnya ialah, buatlah sesuatu sekecil mana pun, niatnya untuk dekat kepada Allah. Ni syai'. Saya nak gambarkan perkataan syai'. Ni belajar bahasa Arab sikit. Ahabba ilayya, ya, yang mana ianya mendekatkan diri dia kepadaku dengan sesuatu. Ahabba ilayya, yang paling aku cintai. Ya, tidaklah seorang hamba itu melakukan sesuatu sekecil mana pun untuk dia mendekatkan diri padaku, yang paling aku cintai, kata Allah. Mimma aftaratu alaihi, iaitu daripada yang telah aku wajibkan kepadanya. Apa maknanya? Yang paling Allah cinta, yang paling Allah sayang kita buat, walau sekecil mana pun, ialah perkara-perkara fardu. Cuba senarai perkara fardu. Solat fardu, puasa yang fardu, benda-benda yang fardu. Termasuk ni, belajar ni kan, belajar ni fardu. Talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu tu satu kefarduan. Contohlah kan, contoh, tapi tuan-tuan dan puan-puan ni datang pagi-pagi lagi. Contohnya ada orang ni 5 minit terakhir nak tutup majlis, dia datang duduk. Atau 1 minit dia datang duduk. Sekecil mana pun, tapi benda tu fardu. Maka perkara itu paling dicintai oleh Allah. Baik, kemudian wa ma yazalu, ada terjemahan di belah muka surat 114. Wa ma yazalu, dan tidaklah seseorang itu, yazal, apa makna yazal? Sentiasa. Seseorang di sini sebenarnya Allah guna perkataan hamba, dan tidaklah seseorang hamba aku sentiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan cara bagaimana? Dengan cara mengerjakan bin nawafili hatta uhibbahu, dengan perkara-perkara yang nawafil. Nawafil ni biasanya diterjemah sebagai perkara sunat, amalan sunat. Dan seandainya tidaklah, kalau seorang hambaku tadi ingin mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunat, dan dia buat tu berterusan, perkara sunat itu, hatta uhibbahu, sehinggalah aku mencintainya. Jadi ada dua perkara. Pertama, kalau kita buat perkara fardu, itu yang paling Allah cintai, yang paling Allah suka, amalan yang kita buat. Satu lagi, kalau kita nak dapat cinta Allah, kita buat satu amalan sunat berterusan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tolong pilih mana-mana amalan sunat yang boleh kita buat secara berterusan. Ada orang ni, dia punya minat, dia punya kecenderungan, dia punya rasa ringan berbeza. Ada orang dia suka bangun malam. Bagi dia, mudah je bangun malam. Kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Betul ya? Bukan meninggal, tidur. Inna lillah tu tidur. Okey, ada orang dia baca Quran 1 hari 1 juzuk, biasa saja. Tapi kita, la haula wala quwata illa billah. Jadi amalan apa yang ringan pada tuan-tuan dan puan-puan?
Satu amalan atau dua amalan yang tuan-tuan boleh buat berterusan sampai satu tahap Allah mencintai kita. Buatlah apa-apa pun. Ya, pilihlah yang mana-mana. Sebab tu kalau kita tengok sahabat Nabi, dia berbeza. Saidina Osman, dia pulun baca Quran. Saidina Abu Bakar, dia pulun menderma. Kan sampai seluruh harta dia bagi. Tapi Saidina Osman, bukan dia tak derma. Sampai sekarang ada harta wakaf dia. Tapi dia terkenal dengan baca Quran. Dia meninggal pun di saat dia baca Quran. Ada pun siapa lagi yang, cuba tanya sahabat-sahabat lain tu. Dia ada kecenderungan masing-masing. Ada seorang sahabiah, sahabat perempuan, nama dia Sayyidah Zainab. Dia ni suka bangun malam. Sehingga kan kalau dia bangun malam, dia ikat tali dia daripada belah masjid ni. Dia ikat tali ke tiang ni dengan tiang ni. Sehingga Nabi satu pagi tanya, ni tali apa ni? Maka sahabat kata, ni tali Sayyidah Zainab. Ya, seorang sahabiah. Habis kenapa dia ikat tali? Dia ni kalau solat, dia berdiri lama. Kalau dia penat, dia pegang tali tu. Sampai ke tahap itu. Maknanya dia mampu tu. Kita cuba buat sekali. Kat dalam bilik tu, ikat tali ni. Kalau rasa goyang lutut, pegang kat tali tu. Rasa-rasa tak mampu, buat amalan lain je lah. Tapi jangan pula langsung tak bangun malam. Sama juga kalau kita contohnya langsung tak baca Quran, mentang-mentang kita rasa berat. Tak, Quran kita baca, tapi ada satu amalan yang kita boleh istiqamah. Sampai satu masa Allah mencintai kita. Ini cara nak dicintai oleh Allah.